Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'adahu wa nasara'ana wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu basiran wa nadhira baina yaday as-sa'a wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Dia kepimpinan masjid Al-Hijrah di hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan kuliah kita untuk sama-sama kita menelusuri surah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab peperangan Zatul Riqab ataupun Zatul Riqab. Tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini adalah kesinambungan daripada kisah atau bab sebelumnya, yaitu peristiwa Bani Nadir, pengusiran, pemindahan Bani Nadir daripada bumi Madinatul Munawwarah. Selepas daripada Nabi SAW mengusir Bani Nadir sebulan setengah lebih kurang selepas daripada peristiwa tersebut, berlaku satu peristiwa yang lain, iaitu peperangan Ar-Riqab, Zatul Riqab. Dalam buku fiqh sirah ini, dia hanya memaparkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang berkaitan peristiwa tersebut, tidak mencerita secara detail berkaitan peristiwa peperangan tersebut. Jadi saya, sebelum kita masuk dalam bab ini, kita secara ringkas cerita berkaitan dengan peperangan Zatul Riqab. Tetapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa pemindahan Bani Nadir, Nabi mendapat khabar bahawa ada perancangan daripada Bani Sa'labah dan Bani Al-Muharibi yang dipimpin oleh Du'thur bin Al-Harith Al-Muharibi untuk menyerang Madinah di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat berita, berkhabaran, mereka bergabung, dua kabilah tersebut bergabung untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang selepas daripada
peperangan Badar, peperangan Uhud, beberapa peristiwa selepas daripada itu, usaha-usaha untuk menghabis ataupun memusnahkan negara Islam Madinah ini berlaku. Hasil hasutan daripada Quraisy. Kejayaan Nabi SAW membangunkan negara Islam Madinah, dan juga hasil hasutan daripada Yahudi-Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW. Maka antara yang berjaya dihasut ialah Bani Tha'labah dan juga Bani Muharibi, sehingga mereka bergabung untuk menyerang Nabi SAW di bawah kepimpinan Dr. bin Al-Harith Al-Muharib. Lalu Nabi SAW apabila mendapat khabar tersebut, baginda mengantar pasukan tentera. Ini sebelum Zatul Riqah, mengantar pasukan tentera untuk menggagalkan perancangan mereka untuk menyerang Madinah. Maknanya, kalau membiarkan ataupun menunggu serangan mereka di bumi Madinah, mungkin kemusnahan itu lebih besar daripada pihak Nabi SAW. Maka atas tindakan bijak Nabi SAW, Nabi SAW menghantar tentera memulakan peperangan apabila mendengar perancangan mereka nak menyerang Nabi SAW. Hasil daripada dijelaskan secara detail berkaitan kisah tersebut. Cuma ada riwayat menyatakan bila Nabi SAW pergi ke perkampungan, akhirnya panglima tersebut memeluk agama Islam. Nabi menyerang dan akhirnya panglima tentera yang bergabung, panglima tentera gabungan dua kabilah adalah Abi Udah. Kemudian menghunuskan pedang kepada Nabi SAW. Akhirnya terlucut pedang, dan Nabi menghunus balik kepada Dr. pedang tersebut. Akhirnya Dr. memeluk agama Islam. Kemudian selepas beberapa peristiwa, Nabi mendengar pula bila Nabi balik daripada serangan yang pertama tersebut. Nabi balik, kemudian mendengar pula bahawa Bani Sa'labah dan Bani Muharib, dua kabilah ni nak serang balik Nabi SAW. Bukan atas kepimpinan panglima sebelumnya, tetapi panglima yang baru yang bernama Ghawras ingin menyerang Nabi SAW. Peristiwa ni tak ada benda yang menggemparkan sangat, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa peperangan Zatul Riqah, sehingga penulis ni mengambil part ini untuk kita muhasabah dan mengkaji aktibar pengajaran daripada peristiwa tersebut. Bila Nabi SAW mendengar bahawa Bani Sa'labah dan juga Al-Muharibi ni nak menyerang balik di bawah kepimpinan yang baru, maka Nabi SAW melantik Sayyidina Osman bin Affan sebagai amir, wakil dia, sebagai wakil Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Nabi berangkat bersama-sama para sahabat selama 400 orang. Nabi bawa 400 orang sahabat. Seperti biasa, seperti yang pertama Nabi buat serangan awal, yang kedua ni bila dengar perancangan nak menyerang Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi SAW mengambil langkah untuk buat serangan sebelum dia menyerang Madinah, atas pertimbangan Nabi SAW, supaya pertama sekali mereka terkejut dengan serangan Nabi SAW. Yang kedua, sekiranya serangan berlaku ke Madinah, kemungkinan ada sedikit kemudaratan dari segi kemusnahan dan sebagainya kepada bumi Madinah. Maka atas pertimbangan itu Nabi SAW
mengambil pendekatan untuk melakukan serangan awal, bawa tentera 400 orang di kalangan sahabat Nabi SAW untuk melakukan serangan ke daerah Bani Sa'labah dan juga Al-Muharib. Selepas angkatan tentera berjalan selama 2 hari 2 malam jalan, selama 2 hari 2 malam, sehingga di suatu tempat, di suatu lembah yang didiami oleh Bani Qais bin Fazar, Bani Sa'labah dan Bani Al-Muharib. Geng dia lah sampai ke panggungan satu daerah Bani Qais bin Fazar, iaitu geng ataupun sekutu dengan Bani Sa'labah dan juga Al-Muharib. Sampai di situ Nabi SAW nampak sekumpulan wanita. Lalu Nabi SAW mengarahkan sahabat-sahabat menangkap wanita-wanita tersebut, di mana wanita-wanita tersebut adalah anak ataupun isteri kepada orang-orang Bani Qais bin Fazar, yang mana suaminya, lelakinya, ayahnya melarikan diri kerana takut ditangkap oleh Nabi SAW. Dan perempuan ini juga berusaha mencari tempat yang tinggi untuk mengelak daripada ditangkap oleh Nabi, ditawan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menangkap mereka dan menawan mereka. Kemudian Nabi SAW bergerak meneruskan perjalanan mereka. Akhirnya tentera Islam di bawah pimpinan Nabi SAW yang jumlah 400 orang ini bertemu dengan satu angkatan tentera Musyrikin, gabungan Bani Sa'labah dan juga Muharib. Jalan-jalan meneruskan perjalanan. Selepas daripada daerah Bani Qais bin Fazarah, Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan tentera Musyrikin, gabungan Bani Sa'labah dan juga Al-Muharib, di mana mereka sedang sedia dan tetap untuk menghadapi tentera Islam. Melihat keadaan tentera Musyrikin tersebut, Nabi SAW berhenti berdepan dengan tentera, berhenti, dan tiba-tiba masuk waktu asar. Nabi SAW meminta sahabatnya melakukan solat asar secara sembahyang khauf, sembahyang semasa perang. Ini persyaratan yang pertama. Sebab itulah diambil part ini oleh penulis untuk kita analisis dan ambil aktifah. Bila Nabi SAW melihat tentera musuh, Nabi berhenti tiba-tiba masuk asar. Nabi arahkan sahabatnya untuk melakukan solat khauf. Dan ini juga antara punca perselisihan pandangan bilanya berlaku peperangan Zatul Riqah tentang solat khauf, solat masa perang. Adakah dia berlaku sebelum peperangan Khandaq ataupun berlaku selepas peperangan Khandaq? Ada setengah pandangan kata berlaku selepas peperangan Khaybar, berdasarkan perselisihan pandangan tentang solat khauf, solat perang. Kata sebahagian para ulama menyatakan bahawa peperangan Zatul Riqah ini berlaku sebelum peperangan Khandaq. Sebahagiannya menyatakan berlaku selepas peperangan Khandaq, yang menyatakan bahawa peperangan yang berlaku selepas peperangan Khandaq kerana Nabi SAW semasa peperangan Khandaq tidak melaksanakan solat khauf. Yang menyatakan andai kata peperangan Zatul Riqah ini berlaku sebelum daripada peperangan Khandaq, maka sudah tentulah dalam peperangan Khandaq tersebut Nabi SAW akan melakukan juga solat khauf, solat perang, solat ketika perang.
Kenapa dalam peperangan Khandaq Nabi SAW tidak melakukan? Maka kata mereka, peperangan Zatul Riqa ini berlaku selepas peperangan Khandaq. Ada sebahagiannya kata selepas Khaybar, maknanya selepas lagi Khandaq itu ada satu peperangan Khaybar. Ini mungkin kita akan bertemu dalam kisah dua peperangan tersebut. Jadi mereka menyatakan bahawa Zatul Riqa selepas peperangan Khandaq. Yang peperangan Zatul Riqa sebelum peperangan Khandaq kerana berpandangan Nabi tak melaksanakan solat khauf ketika peperangan Khandaq kerana Nabi SAW sibuk. Ada pengajaran pula. Nabi pada ketika itu menjadi ketua panglima tentera dalam peperangan. Banyak laporan-laporan yang nak diterima semasa peperangan tersebut, sehingga baginda tidak sempat untuk melaksanakan solat asar dan baginda mengqadakkan solat asar tersebut. Adanya hukum qada sekiranya tertinggal dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu pandangan yang menyatakan bahawa peperangan Zatul Riqa berlaku sebelum daripada peperangan Khandaq. Termasuklah penulis ini juga berpandangan itu. Adalah dalil-dalil kita nanti akan tengok satu persatu dalam bab ini. Kemudian Nabi SAW membahagikan tentera kepada satu taifah, dua taifah, dua bahagian. Dua bahagian tentera. Maknanya dua bahagian, 400 bagi 2, 200. Satu bahagian berada di barisan saf di hadapan, satu bahagian berada di saf belakang. Nabi semayang, diikuti oleh saf hadapan, mengikut Nabi SAW semayang. Sehingga Nabi SAW habis rakaat pertama bangkit untuk qiyam rakaat kedua, yang saf yang kedua tersebut masuk. Saf kedua yang di belakang masuk semayang, yang pertama berjaga daripada serangan musuh. Ini satu kaedah solat ketika perang, ketika mana musuh tidak berada di arah kiblat. Ini ada kaedah yang lain. Bila saf yang kedua ikut Nabi SAW semayang, saf yang pertama berjaga daripada serangan musuh. Berjaga daripada serangan musuh. Habis rakaat saf yang kedua, habis satu rakaat, kemudian saf yang pertama masuk pula, ikut Nabi SAW sampai kepada tahiyat 2 rakaat. Ikut kepada Nabi SAW sampai ke tahiyat. Habis tahiyat, saf yang pertama beri salam, Nabi tunggu duduk di tempat tahiyat tersebut. Saf yang kedua masuk dan Nabi SAW memberi salam dengan saf yang kedua. Dan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa peperangan Zatul Riqa. Habis sembahyang, ada pun musuh, tentera musyrikin. Bila Nabi SAW sembahyang, Nabi SAW sembahyang, mereka hanya melihat Nabi SAW, tak apa-apakan, tak menyerang Nabi SAW, hanya melihat Nabi melaksanakan solat khauf. Sehingga habis solat khauf, dan mereka pun mundur melarikan diri. Nabi SAW membawa angkatan baginda Nabi SAW ke perkampungan kawasan Bani Sa'labah dan Bani Al-Muharib, pergi ke tempat itu. Sebab Nabi dengar mereka nak serang Madinah, maka Nabi bawa tentera, pergi bawa ke situ, membawa angkatan tentera. Tapi setelah lama Nabi SAW menunggu, mereka tidak berlawan. Dan akhirnya Nabi SAW berangkat balik dan berhad. Sebelum balik, Nabi SAW berhad di suatu tempat. Sebelum balik, Nabi singgah suatu tempat.
berhad di satu tempat, sahabat-sahabat Nabi SAW cari tempat masing-masing untuk bagi dan berhadkan diri di bawah pokok-pokok. Begitu juga dengan Nabi SAW, cari pokok yang rendah, meletakkan pedangnya di atas ranting dahan pokok, dan Nabi SAW berhad, akhirnya tertidur. Tengah-tengah tidur, Ghawras paling tentera tiba-tiba datang, ambil dosa sama dengan kisah Tu'asur tadi, cuma ada beza. Ambil pedang Nabi SAW, ambil pedang Nabi SAW dan menghunus kepada Nabi SAW, menghunus kepada Nabi. Nabi SAW daripada tidurnya tengok pedang terhunus kembali, pedang dihunus kembali. Dan ketika itu Ghawras nyatakan kepada Nabi SAW, sekarang siapa nak selamatkan kamu? Siapa yang boleh selamatkan kamu? Pedang tak aku, pedang kamu kan? Sikit lagi aku nak pancung kamu. Siapa yang boleh selamatkan kamu? Kata Nabi SAW, Nabi SAW jawab, aku tak takut kat kau. Allah akan selamatkan. Allah yang akan menolong aku daripada kau. Pada ketika itu, ada setengah riwayat menyatakan badan Ghawras bergemetar dan terluncur pedangnya daripada tangan. Ada sebahagian menyatakan bahawa terasa sakit pinggang menyebabkan akhirnya terluncur pedangnya daripada tangan, dan Nabi mengambil pedang itu dan dihunus kembali kepada Ghawras. Dihunus kembali kepada Ghawras. Lalu dikata oleh Nabi SAW, Nabi menyatakan kepada Ghawras, sekarang ni pula siapa nak selamatkan kamu? Tadi Ghawras menyatakan kepada bagi Nabi SAW, sekarang ni Nabi pula kata, sekarang ni siapa pula nak selamatkan kamu? Pedang ni kat aku ni, sekarang ni siapa nak selamatkan kamu? Maka Ghawras gemetar tubuhnya. Ghawras merasa gugup, gemetar, dan dia hanya menjawab, harap Tuhan tidak menghukumkan saya, buat saya dengan baik, tak bunuh saya, itulah maksudnya. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada Ghawras, kalau itu ucaplah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau itu ucaplah 2 kalimah syahadat. Ghawras nampaknya dia tak mau ucap. Sesungguhnya walaupun dia tak mau ucap, tapi aku janji aku tak mau ucap itu. Maknanya dia tak maulah masuk Islam. Itu senang cerita. Dia berkeberatan untuk memeluk agama Islam, tapi dia berjanji dengan Nabi SAW dengan katanya, sesungguhnya saya berjanji tidak akan memerangi Tuhan dan tidak akan menyertai suatu kaum yang akan mahu memerangi Tuhan. Aku tak akan memerangi Tuhan dan tidak akan menyertai kumpulan yang akan memerangi Tuhan, kata Ghawras. Maka Nabi SAW memaafkan Ghawras. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, dalam memeluk agama Islam. Kita menyeru orang untuk memeluk Islam. Kalau tidak mahu memeluk Islam, kita tidak ada paksaan pada mereka. Lalu Nabi SAW membenarkan Ghawras pula. Ghawras dan berkata kepadanya, pergilah kau kembali dengan pekerjaan. Pergilah balik, uruslah pekerjaanmu seperti biasa. Adapun apa yang berlaku kepada Nabi SAW tidak diketahui oleh sahabat-sahabat, sebab sahabat semua tidur. Hanya Nabi mengetahui peristiwa tersebut bersama Ghawras. Peristiwa ini sama, hampir sama, ada persamaan dengan peristiwa sebelumnya, iaitu perang Dhil Amar ataupun Zul Umar, di mana Nabi SAW menghantar tentera untuk menggagalkan cubaan perancangan
penggabungan tentera Bani Sa'labah dan Al-Muharibin untuk menyerang Mekah, yang ketika itu yang dipimpin oleh Dr. bin Al-Harith, di mana di dalam peristiwa tersebut perjalanan sama cuma Nabi SAW dalam peristiwa sebelum daripada Zatul Riqah, Zul Amal, Nabi SAW cuma dalam peristiwa tersebut Nabi SAW dalam perjalanan berhenti berehat akibat hujan. Sedangkan Nabi SAW dalam peristiwa Zatul Riqah, kisah bersama Ghawras ini, Nabi berhenti akibat keletihan, sebab letih. Adanya kisah Nabi SAW sembahyang khauf. Dalam Zil Amal, Nabi SAW berehat kerana hujan. Jadi Nabi cari tempat berteduh. Dan ketika itulah Duksur mengambil pedang Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi SAW dalam peristiwa Zil Amal, ketuanya Duksur memeluk agama Islam, akhirnya memeluk agama Islam. Adapun dalam peristiwa Zatul Riqah, Ghawras tidak memeluk agama Islam. Kenapa perang ini dinamakan dengan Zatul Riqah? Satu juga perbahasan ataupun perkara yang mesti kita mengetahui. Kenapa peperangan ini dinamakan Zatul Riqah? Apa maksud Zatul Riqah? Iaitu Zatul Riqah maksudnya mempunyai perca-perca kain yang dicarik-carikkan, atau yang mempunyai kain-kain yang koyak. Itu maksud Zatul Riqah. Apa sebab namanya perang ini dipanggil dengan perang Zatul Riqah? Iaitu kain-kain yang dikoyak-koyakkan, perca-perca kain yang dikoyak-koyakkan. Kita mendengar kisahnya tadi, tidak ada pun cerita kaitan dengan kain yang dikoyak-koyakkan. Maka kita melihat antaranya riwayat Abu Musa Al-Ash'ari, di mana dia merupakan salah seorang tentera yang ikut dalam peperangan Zatul Riqah. Abu Musa Al-Ash'ari dia mengikuti peperangan tersebut, di mana dia menceritakan bahawa dia pergi peperangan tersebut menaiki seekor unta yang dikongsi naungan. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, maksudnya susah sangat. Naik unta kongsi naungan, maknanya dua je, takkan 4 orang naik. Mati unta tu. 2 orang naik, 4 orang mengiringi unta tersebut jalan kaki. Gila-gila begitulah. 2 orang naik, 4 orang jalan kaki, nak pergi perang tersebut, nak pergi berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Musa Al-Ash'ari naik unta yang dikongsi naungan. Dan semasa di dalam perjalanan, dicerita oleh Abu Musa Al-Ash'ari, semasa di dalam perjalanan mereka menempuh batu-batu tajam. Bila naik unta 4 orang kat bawah, bergila-gila, mereka menempuh batu-batu tajam dan pokok-pokok berduri, yang tajam durinya dan rasanya pahit, sampai unta pun tak nak makan, tak mahu makan kerana pahitnya pokok tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Oleh kerana menempuh keadaan begitu, maka luka kakinya tentera ni luka. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni luka kaki, pijak batu tajam, pokok duri, maka luka kakinya. Pada ketika itu mereka mengambil yang dibawa, kain bendera yang dibawa oleh tentera Islam. Sebab itulah
bendera tersebut asalnya okey. Bukan maksudnya Nabi SAW nak pergi perang bawa bendera dah koyak. Dah, bendera tersebut asalnya okey, baik, sempurna, elok. Oleh kerana luka, maka mereka mengambil perca-perca kain daripada bendera tersebut. Ada setengah riwayat tak kata bendera diambil daripada kain buruk, tak dijelaskan kain buruk tu daripada mana. Dalam buku ini, fiqh sirah ni, kita nyatakan diambil daripada bendera tersebut, tapi daripada kain buruk. Cuma ada di dalam buku yang dikatakan bahawa diambil daripada bendera, dikoyak bendera tersebut, dibalut luka-luka kaki mereka. Sebab itulah dipanggil Zatul Riqab, perang perca-perca kain. Kain-kain yang dicari, dikoyak-koyak untuk menampung luka-luka yang mereka hadapi ketika mana perjalanan pergi ke perkampungan Bani Sa'labah dan Al-Muharib. Cuma kisah ini Abu Musa dia tak habis kisah, dia tak habis cerita. Ada nanti kita akan baca riwayat. Dia tak habis cerita kerana lepas dia bercerita, dia rasa tak berapa senang. Abu Musa Al-Ash'ari ini lepas dia cerita, dia rasa tak berapa senang. Sebab apa dia tak berapa suka? Sebab seolah-olah dia tidak ikhlas di dalam perjuangan dia. Cabaran yang dia kena tu seolah-olah dia macam apa? Macam mengeluh, menceritakan kesusahan tersebut. Dia tidak berapa suka dengan penceritaannya berkaitan dengan kisah dia pergi dalam peperangan Zatul Riqab. Dia cerita sebab orang berkata peperangan Zatul Riqab, maka dia cerita sebab gini ceritanya. Dah cerita-cerita sikit, dia rasa tak senang cerita. Sampai di situ sahaja. Cerita dibalut luka-lukanya untuk pergi peperangan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuklah terus kepada perkara-perkara di dalam bab peperangan Zatul Riqab di dalam buku fiqh usul. Peristiwa ini berlaku dalam tahun ke-4 Hijrah. Ini pandangan. Pandangan yang pertama, ada kata 7 Hijrah, mengikut perselisihan tadi lah, sebelum ataupun selepas perang Khandaq ataupun Khaybar. Berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, lebih kurang sebulan setengah selepas berlakunya peristiwa pemindahan Bani Nadir. Peristiwa sebelum, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama sirah dan peperangan Nabi SAW dan juga para sahabat al-muhaddithin yang lain yang mentarjihkannya bahawa ia berlaku selepas peperangan Badar. Ada kata Nabi SAW, peristiwa ini berlaku selepas pemindahan Bani Nadir, sebelum peperangan Badar, dan ada yang menyatakan ia berlaku selepas peperangan Khaybar. Maknanya peperangan Khaybar, peperangan selepas Khandaq tu ada lagi perang Khaybar. Lewat lagi. Puncanya ialah timbul beberapa pengkhianatan di kalangan kabilah-kabilah Najd terhadap kaum muslimin. Sebab apa? Puncanya ada kabilah-kabilah yang mengkhianati kaum muslimin, yang nak menyerang Nabi SAW dan negara Islam ada. Pengkhianatan ini ternyata dalam tragedi pembunuhan 70 orang para pendakwa. Ini pengkhianatan ini dalam peristiwa sebelum daripada itulah. 70 orang, iaitu dalam Bir Al-Maunah, di mana 70 orang sahabat Nabi SAW yang dibunuh ketika diutuskan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah Najd. Rasulullah SAW keluar
menuju kabilah Al-Muharib dan Bani Sa'labah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tentera 400 orang untuk pergi ke kabilah Al-Muharib dan juga Bani Sa'labah. Di masa itu Rasulullah SAW melantik Abu Dzar Al-Ghafari sebagai amir di Madinah. Ini semua riwayat kata Abu Dzar Al-Ghafari. Ada yang menyatakan bahawa Nabi SAW melantik Sayyidina Uthman sebagai wakil Nabi SAW di Madinah. Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Nakhl, di mana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati kabilah tersebut kegerunan. Nabi kemah di situ menyebabkan kabilah-kabilah Sa'labah dan juga Al-Muharib rasa gerun, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Hisham. Di sana terdapat sekumpulan besar kabilah-kabilah itu. Setelah itu mereka berpisah, mereka lari jauh dan pada tentera Islam, dan tidak berlaku sebarang pertempuran. Tak berlaku pertempuran. Peperangan ni tak berlaku pertempuran. Kecuali peristiwa Nabi SAW dengan Ghawras panglima tentera Bani Sa'labah dan juga Al-Muharib. Tak ada berlaku sedikit pun pertumpahan darah, tapi mempunyai ajaran dan aktibar yang besar yang boleh kita ambil daripada peristiwa tersebut. Sungguh pun begitu, kisah ini mengandung beberapa cerita yang perlu diperhatikan dan diambil pengajaran darinya. Kita petik beberapa pandangan daripada kisah ini. Yang pertama diriwayatkan di dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, sahihain, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu, di mana katanya kami telah keluar bersama Rasulullah SAW di satu peperangan. Ini yang dikatakan tadi. Asal nama Zatul Riqab. Abu Musa Al-Asy'ari berkata kami telah keluar bersama Rasulullah SAW di satu peperangan, dan kami berenam orang bergila-gila menunggang unta, seekor unta. Seekor unta gila-gila menunggang. Kami berjalan hingga pecah tapak kaki kami. Jalan-jalan pecah tapak kaki sebab tajamnya batu-batu, banyaknya duri-duri, tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok. Tapakku sendiri pun pecah. Tapak di sendiri Abu Musa Al-Asy'ari pun pecah. Kuku lorong tercabut, kuku cabut. Teruknya jalan. Kami membalut kaki kami dengan kain burung. Ini dikatakan kain burung. Oleh itu peperangan ini dinamakan Zatul Riqab, peperangan yang bertampung, peperangan yang seperti juga kami membalut kaki kami dengan kain burung. Abu Musa menyebut hadis ini, kemudian beliau merasa tidak senang. Ini saya cerita tadi, dia tak habis hadis. Bila disebut sampai di situ ceritanya, dia rasa macam tak selesa nak cerita. Nak cerita kebaikan dia, pengorbanan dia, dia rasa tak selesa. Seolah-olah beliau benci menceritakan sebahagian daripada usaha. Seolah-olah dia benci. Dia tak suka cerita. Sebab apa tak suka? Takut nanti Allah tarik keikhlasannya, pengorbanannya, sehingga dia rasa dialah yang terbaik dan sebagainya. Sehingga dia rasa tak selesa mencerita. Dia cerita tu sebab apa? Sebab ada orang tanya, sebab apa nama Zatul Riqab? Kisah tersebut. Yang kedua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah melakukan solat khauf, solat ketika perang, di dalam peperangan tersebut. Satu Taifah berbalik bersama baginda. Satu Taifah yang saya cerita tadi, besar depan balik. Dan satu Taifah berhadapan dengan satu Taifah, satu bahagian 400, 200 sah belakang Nabi SAW, ikut Nabi SAW. Satu Taifah, satu bahagian yang lain berbalik mengadakan sah, dia bersedia menghadapi musuh. Bukan perang lagi, musuh tengok je, cuma bersedia untuk menghadapi musuh. Solat perang ketika perang.
baginda melakukan solat 1 rakaat dengan berbaring bersama-sama. Nabi SAW melakukan solat dengan saf yang pertama. Baginda tegak, berdiri tegak, manakala saf di belakang menunaikan solat. Bila Nabi SAW qiyam, bangun untuk rakaat kedua, saf yang pertama menghadapi musuh, saf yang kedua mengikut Nabi SAW. Manakala saf di belakang menunaikan solat hingga akhir, dan terus mereka berbaring di hadapan musuh seterusnya. Saf yang kedua pula ikut. Begitulah sebaliknya, kemudian saf yang pertama ikut Nabi SAW sampai tahiyat. Saf yang kedua masuk menunaikan dan memberi salam bersama dengan Nabi SAW, menunaikan solat ketika pegang secara berjemaah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Satu kaedah ketika mana musuh tidak berada di hadapan. Lalu datang satu taifah yang satu lagi menunaikan solat rakaat yang masih baki dari solat baginda. Lepas itu baginda duduk tetap di tahiyat lagi, duduk tetap, dan sah di belakang menunaikan solat sepenuhnya, dan baginda memberi salam bersama-sama dengan sah yang di belakang sekali ini, seperti yang saya terang tadi. Yang ketiga, ni kita ada cerita ni dia ambil hadis-hadis riwayat berkaitan dengan peperangan Zatul Riqah. Sebab itu saya cerita dari awal, saya ringkas supaya nampak gambar. Yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bila mana Rasulullah SAW marah, kami pun marah bersama baginda sampai rumah yang penuh dengan pokok kayu berduri. Nabi SAW dengan tentera marah, kami pun marah tentera. Nabi ketua, maka pengikut angkatan tenteranya juga mengikut kepada ketua, iaitu Nabi SAW. Sehingga sampai satu lembah yang penuh dengan pokok kayu dan duri. Mana tempat ni? Tempat penuh dengan batu-batu tajam, batu-batu, dan juga pokok-pokok kayu yang berduri. Rasulullah SAW pun turun manakala yang lain berteduh di bawah pokok-pokok kayu. Nabi SAW turun, yang lain mencari tempat berteduh di bawah pokok kayu. Rasulullah SAW menggantung pedangnya di pokok tersebut. Nabi SAW gantung pedang di pokok tersebut. Jabir menambah lagi, kami pun telah lena seketika. Bila Nabi bergantung berhak, dan Jabir beritahu kami terlena, tertidur seketika. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Tiba-tiba dengar Nabi SAW panggil para sahabatnya, dan kami pun segera datang. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi duduk, dan Rasulullah SAW berkata, si anu ini telah menyambar pedang. Tiba-tiba dikatakan di sini seorang Arab Badawi. Jadi ada setengah riwayat menyatakan siapa dia Arab Badawi tersebut, Gharras, mengambil, duduk dan mengambil. Tiba-tiba Nabi SAW panggil, okey begini, tak tenang. Jabir ni cerita dari sudut pandangan dia. Maksudnya Jabir Jabir radhiyallahu anhu ini dicerita dari sudut yang dilihat. Di sampai situ Nabi SAW sanggup pedang. Tiba-tiba sudah Nabi panggil, dan saya tengok ada seorang lelaki Badui bersama dengan Nabi SAW. Ini macam yang saya cerita ni, tapi itu cerita apa yang berlaku pada Nabi SAW. Yang ini apa yang dilihat oleh Jabir. Dia tak tahu apa yang berlaku pada Nabi SAW. Cuma dia cerita bila dia tidur, dia bangun terlena, dia bangun, didengar Nabi SAW panggil, maka dilihat sebelah Nabi SAW ada seorang lelaki. Saya akan habis ni. Dia isyak berhenti sikit lagi. Sebelum bila Nabi SAW panggil, dia tengok bahawa ada seorang lelaki sebelah pada Nabi SAW.
Lalu Nabi SAW beritahu si Anu ini, orang ini yang duduk dengan Nabi, Badui ini, dia telah mengambil pedang aku. Macam cerita tadi lah, Nabi SAW tidur, kemudian tiba-tiba Ghaurah sudah ambil pedang, bunuh kepada Nabi. Siapa nak selamatkan kamu? Itu cerita Nabi SAW. Cuma Jabir ni cerita, dia tak tahu cerita tu. Dia bangun tidur, tengok ada orang lelaki. Kata Nabi, orang ini dah ambil pedang aku, rampas pedang aku saat tidur. Dan bila aku terjaga, pedang tangannya terhunus dan berkata, siapa yang boleh menjaga diri aku? Aku berkata, Allah. Ini dia yang duduk. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi tak cerita apa-apa lagi. Itu setakat cerita Nabi yang didengar, diriwayatkan oleh Jabir. Maknanya orang tu dia tanya, dia honor kepada Nabi, siapa nak nampak kamu? Macam kisah tadi, nampak kamu? Nabi SAW kata, Allah. Aku tak takut, Allah. Kemudian terlucut pedang. Macam mana Nabi boleh dapat pedang? Maka sudah tentu ada peristiwa yang menyebabkan dia terlucut. Daripada pedangnya itu menyebabkan Nabi dapat menangkap lelaki. Itu riwayat yang ketiga. Banyak lagi riwayat, cebisan riwayat yang berkaitan dengan peperangan Zatul Riqa. Jadi syukur setakat ini kita sambung dan kita lihat beberapa riwayat di mana antara riwayat tersebut kemudian yang dijelas oleh penulis ini tentang pandangan dia terhadap khilaf. Bilakah berlakunya peperangan Zatul Riqa, dengan hujah dan dalil yang dibawa oleh penulis ini terhadap pandangan-pandangan tersebut. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'atik wa tawahadat 'ala nusrati syari'atik wa wathillahu marabitataha wa adibuddaha wa ahdiha subulaha wa mala'aha min nurika alladhi la yakhfu wa surah suduraha bi fi'li al-imani bih wa jamili tawakkul 'alaik wa ahdiha bi ma'rifatik wa amita 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من قريتنا وبلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.